Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi nasta'in ala umuri wa dini sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Selamat pagi moderator, juga kepada Hadir Allah, juga moderator. Kepada saudara Mawar Taha, juga yang bahagia MC kita, juga seluruh ketangan semuanya yang saudara semua maklumkan yang bagi tadi memang tentang pada saya. Jadi tak dapat mati dan terpaksa kerja untuk berak. Jadi saya pun sempat mandi lah tuan-tuan dan tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi dengan profesional saya, insyaAllah saya akan menjawab soalan yang disampaikan. Baik, mengenai definisi politik baru mahasiswa, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang saya kasih sekalian, kita kena sedar bahawasanya kita hidup selepas pasca AUKU. Setelah 40 tahun AUKU diketengahkan dan diperimenkan di setiap universiti. Dan hasilnya kita boleh tengok pada hari ini, ketika idea-idea mahasiswa itu sudah semakin lama semakin terhapus. Dan ini sebab berubah bila dulu kalau kita lihat gerakan mahasiswa ini yang memulai di Universiti Madaya ini sangat unite, sangat bersatu tuan-tuan. Tapi apabila akhir ini kita jadi pecah, kalau di setiap campus tu ada aspirasi, ada mahasiswa, itu semua tidak dinafikan. Itu politik baru yang boleh kita katakan agak baru juga. Kalau di Himalaya dia agak berbeza, dia menggunakan istilah penggerak mahasiswa. Tapi kalau di UPM masih lagi aspirasi, di UPM masih lagi aspirasi. Mungkin Universiti Malaya ini juga yang akan membuat perubahan insyaAllah. Baik, hadirin sekalian, bila sebut tentang dimensi baru politik mahasiswa ini, kita tak boleh nafikan bahawa kita tengah duduk dalam fasa yang sangat kritikal, iaitu fasa PRU 13. Kata Dr. Siti Fadil waktu saya bertemu dengan beliau, now or never, inilah masanya, iaitu mother election, iaitu di mana semua tekanan dan segala macam jenis gerakan timbul. Lain maksudnya, gerakan mahasiswanya, OKU pun dah pandai untuk macam-macam. Jadi, semuanya ada kematan politik dan mahasiswa juga turut tidak terkecuali. Dan mahasiswa membuat pendirian bahawasanya untuk bertanding dalam PRU 13 dan yang dinamakan sebagai GM13, iaitu gerakan mahasiswa PRU 13 yang dipromosikan oleh saudara Syed Abdul Kadir. Dan itu salah satu dimensi atau politik baru setelah mana Datuk Seri Najib Razak telah meminda AUKU dan membenarkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam politik. Tuntutan kita telah lama tuan-tuan, sama-sama hadir tidak. Daripada tahun saya rasa sekitar 40 tahun dulu perjuangan untuk memasukkan AUKU, daripada sini kita terus konsisten dan sampai ke generasi hari ini. Dan kita telah lihat alhamdulillah kesan yang agak positif. Apabila AUKU itu telah mula dilonggarkan dan dipindah dan membenarkan mahasiswa terlibat secara langsung dalam politik. Kalau dulu tak boleh tuan, kalau saya ingat saya tahun 2009, 2010 waktu itu Presiden BMI Ahmad Syazwan, dia buat sidang media atas saya di depan Gazebo. Kena AUKU, surat AUKU sampai. Dia saya sebut dia surat cinta sama dia. Dia pula Presiden BMI cinta. Rupanya dia kata dia dapat surat AUKU sebab buat sidang media di Gazebo. Jadi itu waktu itu mungkin pasal AUKU belum lagi diberi ruang. Tapi pada tahun 2012 ni dan pada kali ini telah dibuka ruang dengan lebih longgar dan memberikan peluang mahasiswa untuk memberikan idea dan air pandang dalam penyarai pendidikan ini. Dan kita ada minit. Ya, silakan. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, penyarai pendidikan ini sangat unik. Terutamanya apa yang berlaku di Universiti Malaya dan ke seluruh cerminan penyarai kampus yang lepas. Dan ini semua menunjukkan sebuah perubahan politik yang berlaku di kalangan mahasiswa. Di masa kita ada berbagai jenis gerakan, ada Gempurnya, ada SNM yang diketuai oleh Safwan Anak. Dan saya rasa Datuk Saifuddin lah yang paling rapat dengan student yang banyak student dari sini. Ini kan daripada beliau tuan-tuan. Ini adik-adik itu yang benar-benar ada suatu yang PTN di PDLPC di menurunkan bendera Senaji itu. Datuk Saifuddin Allah juga yang menerima memorandum mahasiswa seperti itu. Dan alhamdulillah gerakan terus dibuat untuk melihat kematangan mahasiswa dalam berpolitik. Tapi tuan-tuan, masalahnya berapa persen yang betul-betul capai dalam berpolitik? Itu
Fakultas kalau kita boleh buat survei, fakultas sastra kalau boleh buat survei, memang sangat perlu diceritakan. Atau kadang-kadang saya sempat dengar fakultas sastra bila bincang soal politik, badan macam syukur rahmat je lah, tidak ada apa lagi yang dibincang. Jadi itu persepsi yang dibentuk. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, kalau kita nak lahirkan pemimpin mahasiswa dalam kerangka institusi yang sedia ada, kalau kita lihat sekarang dengan ahli parlimen, dari semungkin saya tidak berdoa, alhamdulillah kita sempat waktu anda berjaya di ahli parlimen. Kalau kita lihat di kalangan ahli parlimen yang sedia ada daripada golongan anak muda, siapa? Nirazmi, bisa dari luar negara. Saya Jamaluddin, lulusan daripada luar negara. Jarang sekali kita tengok pimpinan mahasiswa yang lahir daripada universiti suatu AUKU diimplementkan. Agak jarang lah yang menjadi tokoh korporat itu mungkin ada. Jadi saya rasakan universiti politik baru mahasiswa pada kali ini sudah berubah dan lebih berubah lagi apabila mahasiswa diberikan ruang untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan Datuk Seri Khalil nanti juga yang beri respon, tidak ada masalah untuk mahasiswa bertanding dalam pilihan umum yang ke-17 ini. Dan untuk seterusnya saya akan berikan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum ini AUKU juga telah dicipta untuk mengekan ataupun mengikat gerakan mahasiswa. Itu pandangan saudara Bukhari. Dan juga saudara Marwan, macam mana kena sesuatu? Terima kasih saudara Rizal, Datuk Bukhari, Datuk Rana. Bukan Datuk Bukhari, Datuk. Tapi nanti insyaAllah Datuk Bukhari kalau bertanding ni kan. Berkenaan dengan, saya terus pada persoalan definisi politik baru, definisi politik baru mahasiswa. Saya berpendapat bahawa perkara ini saya nak timbulkan persoalan. Adakah pasca AUKU tu kita sempitkan kita punya range AUKU kepada hal-hal politik sahaja? Itu persoalan yang saya kan. Bila selepas pasca AUKU kita ada dua perkara yang kita harapkan daripada gerakan-gerakan mahasiswa ni. Yang pertamanya ialah partisipasi. Yang keduanya adalah proses kita untuk membuat pilihan. Yang mana sebelum ini kita dikongkong untuk membuat pilihan bersama dengan parti mana. Jadi ada lagi satu soalan yang mana, adakah AUKU ini hanya untuk mereka yang ingin berparti? Means bila dia tengok AUKU dia kata, oh kita masuk ni ada AUKU, kita tak boleh berparti. Dan adakah gerakan SOL atau gerakan mahasiswa yang gerakan partisan itu kan, ini punya pemikiran yang kita. Jadinya perkara ini menjadi persoalan utama dalam kita membincangkan dimensi politik baru mahasiswa. Kemana arah tujuannya sebenarnya? Kita turun pada masyarakat, kita sebar dari salah mengatakan bahawa kita mahasiswa bersama dengan rakyat. Tapi sejauh manakah benda itu benar-benar menjadi kita punya agenda mahasiswa sendiri, bukan agenda daripada mana-mana parti politik ataupun agenda daripada luar. Jadinya kalau perkara ini pun masih lagi tidak dapat dijelaskan, kita akan ada satu macam tertawan, ikon tertawan, politik tertawan pada mahasiswa. Ini yang berlaku. Hari ini lah apa yang saya nampak berkenaan dengan dimensi baru politik mahasiswa. Keluasannya kita nak tengok dimensi ini pergi modern sejauh mana dia boleh pergi, ialah berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan gerakan mahasiswa untuk memberdaya rakyat pada pendapat saya lah. Jadi ini yang kita masih lagi lack of students yang berpolitik untuk memberdaya rakyat, memberdaya rakyat. Di mana gerakan-gerakan yang saya sendiri bawa daripada yang sebenarnya kita tidak dapat menjurus terus. Belum lagi mungkin kita perlu satu ramuan yang betul-betul baik untuk terus menjurus ke arah bagaimana kita nak empowering people. Jadi kalau setakat kita buat program-program biasa, pergi ke kampung, itu semua macam program-program touch program yang pergi, kita tak pergi lagi sekali pun, pergi sekali dia bagi pagi dah. Betul macam mana kita nak tahu kesan kepada masyarakat. Tapi ini adalah masalah mobilisasi student ini, yang mana kita keterikatan kita kepada perkara-perkara yang orang kata
kata bila kita datang ke universiti kita nak belajar. Jadi hal ini, kesediaan menghadapi politik baru ini bukan sahaja berpaksi kepada pelajar, tapi ia juga berpaksi kepada ahli akademik dan juga pentadbiran universiti yang mana sekarang nak mereka menerima pola politik baru. Kalau kita je student yang menerima pola politik baru, kita akan jadi sendiri lah kita. Kalau academician dia kata, you datang universiti sebab apa? Sebab nak belajar. Okay, you belajarlah dalam main politik, jangan berbicara, tak boleh kan. Tapi since sampai hari ini masih lagi academician belum dapat menerima pola politik baru ni. Jadi kalau kita nak kata tentang pola politik baru mahasiswa, ia menurut kepada keseluruhan institusi yang ada pensyarah ni, yang ada student ni, ada staff. Macam Okey, itu pandangan daripada saudara Marwan. Bermakna AUKU dipilih ataupun tidak, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah partisipasi daripada mahasiswa dan juga warga universiti itu untuk membawa universiti ataupun golongan mahasiswa itu ke peringkat lebih tinggi. So bermakna AUKU dipilih ataupun tidak tak kisah, asalkan mahasiswa dan juga ahli universiti itu ada rasa ingin maju ataupun ingin dimartabatkan. Okey, Datuk, sebagai ahli parlimen dan juga sebagai lawmaker of this policy, apa yang Datuk rasa satu kekuatan dalam dunia politik mahasiswa, dan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Datuk sendiri sebagai ahli parlimen ke arah memartabatkan politik mahasiswa ataupun partisipasi mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi yang ada di panel, yang berbahagia, Dr. Profesor Dr. Wahada TNC HEP, terima kasih kerana membenarkan forum ini berlaku di Universiti lain. Sebab ada juga tempat yang Timbalan Menteri Pengajian Tinggi pun tak boleh masuk. Pertamanya, saya kira kita kena lihat juga maksud politik baru dan politik baru mahasiswa itu. Kalau saya, politik baru itu judul buku saya yang saya tulis pada tahun 2008 sebaik saya menjadi Timbalan Menteri, dan berasaskan kepada artikel-artikel dalam kolom saya di Berita Harian sejak tahun 2006. Dan pada saya politik baru tidak ada satu definisi yang khusus, melainkan dua. Satu, mengamalkan satu budaya politik yang lebih baik dan lebih sihat, yang lebih bersih, meninggalkan politik wang, politik rasuah, politik kampung, mengamalkan politik ilmu, bukan politik ampu, atau politik mengaku, politik hikmah bukan politik fitnah, politik parti bukan politik undi, ya. Dan menyentuh soal-soal seperti integriti, governance, inovasi demokrasi, pemikiran politik progresif. Satu lagi ialah membawa diskurs politik itu ke peringkat yang lebih tinggi, ya. Sebab rakyat Malaysia berhak untuk mendapat diskusi politik yang lebih tinggi daripada apa yang ada pada hari ini, termasuk terutamanya dalam parlimen, melalui perbahasan-perbahasan yang sepatutnya lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Tapi kalau untuk mahasiswa itu bagaimana? Saya fikir Universiti Melaya bincang ini sangat tepat, sebab di sinilah lahirnya ramai pemimpin politik. Walaupun kami menentangnya sejak dari dulu atas prinsipnya, ya, tetapi bagi orang yang betul-betul nak aktif dalam politik, dia tak peduli ada AUKU, tak ada AUKU, dia redah dia. Itu hakikat, ya. Tetapi keperluan untuk AUKU dipindah atau dimasuk itu wajar dibincang. Saya berpegang kepada pendirian dia perlu dipindah, dan kita dah pindah sebahagian daripadanya. Sempurna atau tidak, pada saya belum sempurna dan perlu dipindahkan.
Dan saya kata kalau ada orang nak bincang supaya dihapus dan diganti yang lain pun itu bukan sesuatu yang impossible. Bukan sesuatu yang impossible. Masa aku ada atau tidak mahasiswa berpolitik? Ada. Berkempen dalam pilihan raya pun ada. Tapi dia tidak berkempen untuk diri dia berkempen untuk calon-calon yang lebih. Misalnya pada pilihan raya 81 ketika saya di Universiti Malaya, ada sebilangan daripada kami yang berkempen di atas pentas politik kedua-dua pihak. Sebahagian daripada kami itu sekarang dalam Majlis Tertinggi UMNO, dalam kabinet. Ketika pilihan raya 81, ada yang di parti A, ada yang di parti B. Kita berpuisi lah. Sebab saya tak nak sempurna orang-orang yang masih hidup kan, biar dia orang sendiri cerita. Tetapi mungkin yang baru kali ini ialah kerana aku telah dipindah. Dan kerana Datuk Najib mengamalkan sikap yang sangat terbuka dan ingin melakukan transformasi politik, maka mungkin yang barunya ialah kemungkinan mahasiswa bertanding dalam pilihan raya. Satu. Kedua, mereka tidak lagi dihalang daripada berkempen. Bila berkempen, terserahlah kepada pilihannya. Satu, berkempen untuk calon mahasiswa bertanding. Yang bertanding itu adakah atas nama gerakan mahasiswa atau atas nama parti? Itu terserah. Berkempen pun ada banyak cara. Turun padang berkempen, atau berkempen dalam media massa, atau berkempen dalam media sosial. Kemudian kalau mahasiswa bertanding di mana? Ini kita ada bincang dalam satu forum bersama dengan saudara Shiz di Chinese Assembly Hall beberapa bulan yang lepas ketika mereka melancarkan GM13. Bukan saya melancarkan, saya hadir dalam forum itu. Ada masa orang salah faham. Tadi pun saya kena betulkan. Saya menerima memorandum itu, tapi saya tak nampak Adam Adi menurunkan bendera. Itu dua benda yang berbeza. Mungkin lebih efektif kalau mahasiswa bertanding dan berkempen di kerusi-kerusi yang keputusan pada 2008 itu marginal. Baru ada impak. Sebab kalau pergi ke kerusi-kerusi yang memang orang kata, contoh, pergi ke Pematang Pauh atau ke Pekan, contoh saja, sama ada dia akan meninggalkan impak. Saya tak kata betul ke salah, saudara fikir sendirilah. Ya. Tapi kalau lemah pantai, di mana Universiti Malaya berada, itu saya fikir lain macam juga impaknya. Jadi itu terserah, itu dah taktikal kan. Jadi yang baru itu dalam dimensi politik saya fikir ialah kemungkinan dia bertanding tanpa halangan, berkempen tanpa halangan. Tetapi mungkin juga yang lebih besar daripada sekadar bertanding itu ialah dua perkara. Pertama, kita tahu hakikat yang disebut juga oleh saudara Buhairi dan juga dihimbau secara tak langsung oleh saudara Marwan, hakikat bahawa majoriti mahasiswa sebenarnya tidak begitu berminat dengan politik, tetapi masih yakin pada demokrasi dengan syarat demokrasi itu diperbaiki. Maka ini peluang untuk mengajak mahasiswa melihat bagaimana demokrasi berjalan dengan cara lebih baik. Satu. Kedua, mungkin ada isu-isu besar yang mahasiswa nak ketengahkan. Ini masanya orang akan mengambil peluang daripada musim demam pilihan raya yang insya-Allah akan diadakan pada selepas Parlimen dibubarkan. Saya nak cukup dulu. Okey, terima kasih Dr. Syafiuddin atas definisi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Datuk mengenai peluang yang diberikan kepada
kepada mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam untuk menjadi seorang wakil rakyat. Saya nak tanya antara Marwan ataupun saudara Muhammad Uhaidi, bersedia ke seorang pelajar untuk menjadi seorang wakil rakyat di luar sana? Memang kita telah diberikan hak oleh undang-undang, tetapi sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengikuti kursus pengajian di institusi pengajian tinggi, adakah kita bersedia untuk memenangi hati rakyat, untuk menjaga kebajikan rakyat yang ada lebih tua daripada kita? Adakah kita boleh memimpin mereka? Komen daripada saudara Mukhaidi dulu. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan dia tak ada jawapannya, dia bukan jawab exam, dia fixed rate. Tentang kesediaan mahasiswa ni, saya pandangan kalau kita tidak memudahkan bila, itu persoalannya. Di luar negara sudah ada ahli parlimen yang berumur 21 tahun. Saya akan cek balik mana-mana. 21 tahun anak muda sudah memegang jabatan sebagai ahli parlimen. Saya sebenarnya telah disebutkan dalam forum suatu Syiz dan juga Safwan Anam bersama Dr. Malik di Assembly Chinese Hall. Dan kita mengambil semangat tersebut. Sebab apa? Kita merasakan bahawasanya Malaysia ini sebuah negara yang demokrasi. Seperti yang Dr. Syaifudin sebut, alhamdulillah program ini dapat dijalankan kerana ada semangat demokrasi. Tapi kalau kita refresh balik pada bulan Februari yang lepas, ketika mana kita ingin melakukan sebuah seminar politik, akhir sekali tiba-tiba kita dapat maklumat bahawasanya jemputan kepada panel-panel politik daripada Pakatan Rakyat dan juga UMNO Barisan Nasional terpaksa dibatalkan secara tiba-tiba. Dan adakah itu nilai demokrasi di Istimewa Dayak ini? Ada kerana arahan daripada pihak atasan terus perkara tersebut boleh diabolishkan dengan waktu yang begitu singkat. Dan begitu juga ruangan yang kita rasakan demokrasi yang semakin terhakis di kalangan mahasiswa ini menyebabkan inilah kesannya. Mahasiswa sudah tidak mampu untuk bergerak, kesatuan mahasiswa itu sudah makin lama makin pecah dan akhirnya menimbulkan parti-parti di kalangan mahasiswa. Dan saya rasa untuk mahasiswa menjadi calon wakil rakyat ini, seperti saya katakan tadi, kalau tidak kita memulakan, siapakah yang akan memulakan? Dan saya rasa mahasiswa pada kali ini kita sudah rasa cukup beberapa tahun dah kita meneruskan agenda orang kata mahasiswa kalau baring di parlimen, mereka katakan kita ini biadab. Kalau katakan kita berdemonstrasi di jalanan, kata kita ini kurang ajar, tidak mengikut landasan yang betul. Dan kali ini kita merasakan bertanding dalam pilihan raya umum adalah tidak salah dan tetap di perlembagaan Malaysia. Dan kita merasakan bahawasanya, saya rasa pada tahun 2005 lagi isu AUKU ini telah lama diperjuangkan. Saya rasa senior-senior dahulu telah mengusulkan satu akta yang itu diberikan nama makna Dr. Syaifudin, senior lagi. Saya rasa dapat maklumat juga mereka telah meletakkan di setiap parti surat ahli parlimen. Tapi saya tak tahu khabar sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada kali ini gerakan mahasiswa telah tampil dan dokumen polisi baru pengajian tinggi negara. Hasil dari dan benda ini telah kita berikan untuk mendapat kritikan daripada Dr. Siti Fadil, Aziz Bari, juga Dr. Mazim Ali, Teresa, Dr. Syaifudin juga menerima. Dan kita ingin merakyatkan demokrasi secara total di sebuah universiti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya benda ini mungkin saya nak uraikan panjang lah, dan ini telah saya bentangkan dalam pada pembentangan manifesto mahasiswa pada minggu lepas, iaitu agendanya adalah sama, demokrasi, memberikan hak kepada orang yang berhak untuk mentadbir, memastikan tribunal undang-undang itu digunakan pakai dalam perlembagaan universiti. Jadi seperti AUKU tuan-tuan, kalau yang di Istimewa Dayak ini yang sempat kena 3 orang, saudara Haziq, saudara Syahid Zaini dan juga Safwan Anam. Tapi saya boleh juga ini alhamdulillah pesan yang kena buat ini. Jadi kalau sempat sesuatu yang mewakili mereka ketika itu tak silap saya Profesor Azmi Syarul daripada Fakulti Undang-Undang. Dan yang mendahulu juga
juga orang yang sama, yang menjatuhkan hukuman orang yang sama, dan yang memberikan rayuan orang yang sama. Jadi keterbatasan dalam demokrasi itu ruang yang tidak ada. Jadi kita merasakan kita sudah cukup, sudah kita menanti dan kita menghantar memorandum demokrasi demi demokrasi akan dilakukan. Dan kali ini kita tampil dengan sebuah polisi untuk mengatakan bahwa mahasiswa sudah bersedia untuk berada di parlimen selepas dialog ke-13 insya-Allah. Okey, saudara Marwan. Ruang diberikan kepada Ruang diberikan. Okey, Assalamualaikum. Berkenaan dengan soalannya tadi, dekat mahasiswa dalam seselikah mahasiswa menjadi wakil rakyat, kita boleh lihat ini daripada sejarah. Saya suka lihat diri daripada sejarah. Tapi walaupun banyak orang kata jangan terlalu banyak sebab nanti dia akan balik kita belajar sebenarnya daripada sejarah. Tapi kalau kita tengok di Indonesia semasa zaman kejahatan Soekarno, waktu naik ada 8 kalau tak salah saya student daripada student movement, leader daripada student movement yang menjadi wakil rakyat pada ketika itu. Dan hasil daripada catatan-catatan demonstran kenal kat sana, kita tahu yang walaupun selepas student ni naik jadi wakil rakyat, tetap juga kemiskinan berlaku, tetap juga penindasan berlaku. Hasilnya ialah YB ni student yang jadi wakil rakyat ni dia menjadi YB yang kita panggil sekarang ni YB semua. Kita kata macam tu. Jadi bukan saya ini menakut-nakutkan ke untuk student kalau nak tanya, tapi kalau nak tanya tanya lah. Tetapi yang penting adalah macam yang saya kata sebelum ni, student tu dia betul-betul membawa agenda mahasiswa sendiri, bukan agenda mana-mana politik, atau bukan juga modul-modul daripada mana-mana negara luar untuk ke arah satu kejatuhan. Tapi kita tengok yang hari ini student bawa sangat maaf. Tapi apa yang saya nampak ialah yang mana student lebih kepada ingin menjatuhkan kerajaan sekian dalam itu. Kita kata adil dan kita kata rasional, kan? Kalau kita nak kata kita berpaksi pada politik itu, kita menilai pada itu. Jadi saya kata yang nak bertanding itu silakan, tetapi kembali pada agenda mahasiswa sendiri. Okey, terima kasih saudara Marwan. Dan untuk dokumen yang saudara bentangkan lebih berfokus kepada revolusi ataupun transformasi pengajian tinggi. Untuk menjadi wakil rakyat, hak telah diberikan. Adakah anda betul yakin katakan mahasiswa sudah bersedia untuk menjadi wakil rakyat selepas hanya kerana ruang telah diberikan, ataupun anda memang betul-betul layak ataupun anda ada rasa tanggungjawab untuk mengubah sesuatu society itu kerana wakil rakyat lebih besar kelompok populasinya, bukannya hanya tertumpu pada mahasiswa sahaja. Dan itu soalan saya. Ya, sila. Jadi kita tanya kepada saya ada bertanding ke? Aku juga saya. Baik, saya rasa kalau dalam soal menentukan kerajaan kita tidak lupa juga tu seketika sudah aspirasi beberapa bondong bas tak untuk supaya diturunkan jawatan. Tapi tak apalah, mungkin Dato' Saifuddin membawa maaf, dia pun tak kisah. Baik, mengenai tentang kelayakan masa bertanding, soalan tadi kelayakan. Saudara Marwan telah sebutkan tadi, iaitu berkenaan apabila student ataupun student menjadi YB, kemiskinan masih lagi berlaku di kawasan tempat yang di mana pelajar tersebut menjadi wakil rakyat. Kita soal miskin, tuan. Kita menyediakan kemudahan. Adakah tanggungjawab YB itu memastikan semua rakyat di bawah itu kaya raya? Saya rasa itu tidak termasuk. Khalifah Ibn Aziz pun sewaktu menjadi pemerintah pun dia tidak memastikan rakyat mesti kaya raya. Yang penting cukup untuk keperluan asas. Dan kita merasakan bahawa kita menjadi seorang wakil rakyat ni,
saya rasa perkara yang paling penting iaitu critical idea. Itu bagaimana, sebab kita berhadapan dengan pembuat ataupun policy maker yang akan membuat dasar sebuah negara, yang akan bahaskan dalam beberapa perbahasan dalam parlimen. Jadi kita perlukan untuk polisi. Dan saya rasa mahasiswa berkali ini atas kapasiti sebagai seorang mahasiswa sudah pasti kita terlibat dalam soal pendidikan. Dan kita tampilkan polisi pengajian baru pengajian tinggi baru ini untuk mentransformasikan sistem pendidikan yang sedia ada. Dan untuk kesediaan mahasiswa tadi sama ada cukup ataupun perkara itu kita perlu nilai. Ada setengah tempat ini menerima mahasiswa, ada setengah tempat ini diterima mungkin sebab calon. Kalau di pasal Sungai Bunuh tu dia nak letak adik nakak ni, kenal nakak ni semua kenal. Awak tak kenal pun siapa, tapi mungkin ada sentimen-sentimen. Ada setengah tempat tu dia melihat kepada parti, ada setengah tempat tu melihat kepada isu. Jadi kita tak boleh nak secara kasar yang menilai di sini mahasiswa tidak sesuai. Saya tertarik apabila seorang senior mahasiswa sebut apabila ahli politik suatu pilihan raya itu mencari-cari kerusi yang boleh menang, mahasiswa pula mencari kerusi-kerusi yang belum pasti menang. Itu sangat menarik. Apabila kita nak meletakkan calon di pekan, kita tahu itu pun tempat bos atau sekretari Allah. Dan belum pasti mahasiswa untuk menang atau tidak. Itu tidak. Yang penting kita telah melakukan langkah dan kita menunjukkan bahawa semua ruang terbuka demokrasi di Malaysia ini sudah terbuka dan mana-mana yang merasakan diri mereka sudah layak untuk menjadi ahli parlimen dipersilakan. Dan kita masih lagi mati dalam perlembagaan Malaysia yang kita cintai ini. Wallah. Soalan tambahan saya, adakah kerana nak masuk pertanian itu hanya kerana nak tunjuk protes kepada Perdana Menteri ataupun memang secara hakikinya nak mengubah masyarakat ikan ataupun menjaga masyarakat ikan? Baik. Kerana saya rasakan soalan ini perlu dijawab. Kerana saya rasa roh ataupun semangat kalau betul nak jadi wakil rakyat, kita perlu betulkan dia. Adakah betul sebab nak masuk nak bertanding hanya kerana nak tunjuk protes? Saya rasa ini adalah satu politik bertanggungjawab yang perlu ada dan saya nak saudara boleh komen. Baik, bisa juga soalan macam cerita ni saya calon saya bisa. Soalan exam mudah kan? Definisi nak mengatakan bahawa sebenarnya mahasiswa meletakkan calon di pekan itu satu ekspresi mutlak penolakan mahasiswa kepada Datuk Seri Najib. Saya rasa ada benarnya. Kerana kalau kita lihat sudah banyak lagi, kita merasakan sudah banyak siri-siri gerakan mahasiswa ini tidak diberikan ruang sepatutnya. Demonstrasi. Dan kalau kita lihat dalam laporan suara yang menyebutkan bahawa daripada tahun 2009 hingga tahun 2011, aktivis mahasiswa paling ramai ditangkap oleh pihak penguasa. Penguasa ini mungkin tak ada kena kerajaan pun. Tapi disebutkan aktivis mahasiswa lah yang paling banyak ditangkap dan dikenakan tindakan. Tapi tak ada sampai, alhamdulillah Safwan masih belajar lagi lah di Malaya. Untuk mengatakan kita meletakkan sentimen di pekan menolak Najib, saya rasa ada benarnya dan ada mungkin kurang benar. Sebab kita merasakan bahawa Datuk Seri Najib sebagai Presiden UMNO dan yang mengepalai dan mengetuai kepimpinan negara ini, dan saya rasa benda ini telah banyak kali diberikan dan dilontarkan ke pihak kerajaan. Tapi masih lagi tidak ada sebarang respon dan tidak ada sebarang kritikan idea. Jadi kita merasakan sudah masuknya untuk kita buat polisi baru dan kita bentangkan inilah idea kita. Dan kita juga mengkritik apa kalau nak kata kita ini pro kepada Pakatan Rakyat juga. Saya rasa Saudara Safwan anak walaupun beliau menantu pada orang PAS yang buat juga, dia juga melakukan demonstrasi di depan pejabat PAS dengan mengusung keranda. Sebab apa? Sebab isunya 5 orang mahasiswa di Queen College Universiti Insania dikenakan OPU. Ini negeri Pakatan Rakyat. Janji mereka masukkan OPU, tidak kenakan OPU. Tapi apabila mahasiswa menuntut HAM melakukan demonstrasi kepada pimpinan College Universiti, tiba-tiba dikenakan OPU. Jadi dan begitu juga bila kita melihat buku jingga dari aspek pendidikan, Pakatan Rakyat terlalu sedikit sangat
memberikan idea ataupun polisi mengenai pendidikan. Dan kita rasa kalau Pakatan Rakyat nak sedia sambut polisi yang kita bentangkan itu tidak ada masalah. Dan kalau sekiranya UMNO juga ingin menyambut, kita juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Dan Datuk, komen Datuk mengenai ruang pendidikan kepada mahasiswa kepada wakil rakyat, dan adakah mahasiswa sudah bersedia untuk memimpin atau menjadi wakil rakyat dan setakat menjadi perwakilan pelajar saja? Bila mesti tak tanya saya tadi, saya ingat berlaku fenomena listen. Tapi sebab mic boleh pegang ni, dia tak boleh tarik. Apa soalannya? Adakah mahasiswa sudah bersedia? Oh, okay. Animals not ready. Sorry? Saya kata animals not ready for election. Okay, pada saya tak boleh jawab bagi pihak mahasiswa. I have always taken that line dari dulu lagi. Oleh kerana saya tidak lagi mahasiswa, saya tidak boleh menjawab sama ada mahasiswa telah bersedia atau tidak. Itu terserah kepada mahasiswa. Dan kalau ada, walaupun satu dua yang bersedia, tafadhal, tiada halangan. Dan kalau ingin dibahaskan tentang kewajaran ataupun tidak wajarnya mahasiswa bertanding dalam pilihan raya, maka biarlah debat itu dijalankan dengan baik dan bukan dengan cara mempelekehkan mahasiswa, memperkecilkan mahasiswa. Itu saya punya stand tentang soal ini. Dan kemudiannya bergantung lagi kepada taktik. Dan sebab bila dah masuk gelanggang itu, maka macam main bola sepak lah, kita tak boleh lah kata saya menurunkan 11 pemain sebagaimana anda menurunkan 11 pemain, tapi langsung tak ada taktiknya. Ya, jadi kena juga ya, macam mana Liverpool berjaya mengalahkan Spurs. Tak banyak contoh menang, jadi yang itu ingat. Saya cuma nak sebut lagi ketiga perkara. Satunya ialah kita sekarang ini di Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Khalid dah umumkan pada akhir Januari yang lepas, mulai bulan Mac hingga bulan September tahun ini, kita sedang melakukan kajian semula PSPTN, pengajian Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Walaupun saya dah baca memorandum yang dipegang oleh Saudara Bukhari, tapi saya difahamkan ada penambahbaikan kepada kertas itu, jadi saya harap saya dapat terima lagi satu yang updated version untuk kita bawa dalam kajian semula PSPTN itu. Dan jika ada lagi yang ingin menyampaikan caranan memorandum, kita lakukan sebab kita nak terbuka dari segi ini dan kita nak mendapatkan idea daripada semua pihak. Kalau mahasiswa mengambil keputusan untuk terjun ke gelanggang politik, dia juga ada pilihan ya, untuk menyokong BN atau menyokong Pakatan Rakyat. Itu haknya. Dia juga ada pilihan untuk menaikkan kerajaan atau menjatuhkan kerajaan. Itu pun hak. Sebab dalam pilihan raya dia tak ada hukum boleh dan tak boleh, asalkan ikut peraturan yang ditentukan oleh Suruhanjaya pilihan raya. Cuma oleh kerana saya orang Barisan Nasional, tentulah saya kata ya, sebagai bertanding melawan calon BN, tentulah saya akan melawan dengan sedara. Itu kita kena terimalah hakikatnya, tapi saya tidak akan mengatakan ini tak. Dan kalau begitu saya tak gentleman sebagai seorang ahli politik. Janganlah datang ke Temelung, pergi ke tempat lain. Jadi pada saya yang lebih mustahak itu bukan soal
kesediaan atau tidak. Sebab saya tahu ada yang bersedia. Yang lebih mustahak ialah impaknya kepada gerakan mahasiswa dan juga kepada amalan demokrasi dalam negara. Apakah impaknya? Jadi di situlah saya harap mereka yang ingin bertanding itu akan melihatnya, strateginya, taktiknya, supaya impak itu besar dan impak itu berbaloi dengan pengorbanan yang dicurahkan.